Aku dah lama lah nak beli kasut Mamat Kari ni. Tapi baru-baru ni je aku macam langgar je lah beli. Hashtag terbeli tak apa. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam pada semua. Nama aku Edi dan selamat datang kembali ke channel aku, Edi Fazli. So, video hari ni sebenarnya video unboxing dan juga macam sesi berkongsi minat aku dengan salah seorang player NBA yang famous lah, which is Stephen Curry. Curry way downtown, bang! Steph Curry from just inside half court. So, hari ni dalam segmen Abah di bawah slot unboxing. Aku tak tahu slot apa ni. Ni macam slot kongsi hobi aku. Sebab mainan Abah, konsep channel mainan Abah ni adalah untuk aku kongsi hobi-hobi aku ataupun minat aku kepada sesuatu lah, benda yang aku tak dapat masa kecil ke, atau masa aku belajar ke, dan dah lama aku berkenan dan hanya mampu beli waktu sekarang ni lah. So, hari ni kita nak unbox kasut Stephen Curry. Tapi sebelum kita unbox dia, aku juga nak bercerita tentang Stephen Curry ni lah. So, kalau korang tak tahu, Stephen Curry ni adalah salah seorang superstar untuk NBA dan dia main untuk Golden State Warriors. Dan pada awal-awal dulu, dia nampak perform tapi dia ada masalah injuries, dan starting tahun 2013 ke 14 macam tu baru dia start perform. Dan dia satu-satunya player yang pernah dapat unanimous MVP. Maksudnya, dia memang clean cut. Semua orang vote untuk dia jadi MVP. Power gila, babe. Aku suka dia sebab dia main shooting. Sebab aku dulu masa zaman sekolah pun aku suka shoot. Dulu masa era aku membesar, aku suka Michael Jordan sebab dia punya jump shot kemas. Tapi bila masuk ke era Stephen Curry ni, dia banyak 3-pointer punya shoot tau. So which long distance punya shoot lah. Dan dia punya shot selection makin lama makin mengarut tau. Maksudnya macam dia boleh shoot daripada jauh. Green weaving, trying to get the shot up. No call that way. Curry flings it the other way, and he got it. Daripada tengah-tengah court. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Daripada tepi, dia boleh shoot dan pusing belakang. Curry behind the back. Moving around. Warm up three. Yes, sir. Dia punya skill tu semua memang macam tak masuk akal. Memang cool lah. Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in! Dan dia pun tak tinggi sangat dalam court lah, which dia sebenarnya 188 cm. Aku 178 cm tau. Tapi dalam court dia nampak pendek. Jadi kalau korang perasan, aku pernah buat poll kasut mana yang korang suka, dan Under Armour antara kasut paling rendah sekali tau vote dia tu. So Stephen Curry ni ditaja oleh Under Armour. Tak ramai player yang Under Armour ni. Dia dengan Joel Embiid tak salah aku. So aku nak cerita dengan korang kenapa Stephen Curry boleh end up dengan Under Armour lah. Sebab majority player NBA ditaja oleh Nike. Even aku pun minat Nike. Design Nike memang cantik dan aku memang pernah pakai kasut Nike untuk main basketball. Nike Air Zoom dulu, season lama punya. Aku pernah pakai kasut Reebok pun sedap juga. Tapi Nike antara kasut yang betul-betul pegang kaki kau untuk bawa main semua sedap lah. Bawa jalan pun handsome lah. Kau kalau kenal pun, sneakers pun memang majority Nike yang conquer kan. Jadi macam mana Stephen Curry ni yang superstar ni boleh end up dengan Under Armour instead of Nike? So macam aku cakap tadi, boleh katakan 75% player dalam NBA ditaja oleh Nike. So kalau ikut nisbah, daripada setiap 4 pemain, 3 pemain adalah pemain yang ditaja oleh Nike. Lebih kurang macam tu dia punya level tajaan Nike ni tau. Waktu awal-awal Curry drafted, dia memang ditaja oleh Nike dan kontrak dia adalah 4 tahun. Waktu awal tu dia okey, dia tunjuk dia punya performance okey, nampak macam dah star sikit, dia banyak main assist. Dia shot selection dia pun macam orang kata meragukan lah, sebab 3-pointer tak digalakkan sangat sebab dia macam risky tau. Kalau melainkan kau perlu sharp shooter lah. Sebab ada kata kalau kau make shoot 3-pointer, ada possibility kau kena keluarkan daripada permainan lah. Habis kontrak tu, Nike kena pitch balik semualah. Bukan saja Nike, brand-brand lain pun akan try pitch balik dia untuk dapatkan kontrak baru untuk sponsorship balik lah. So waktu tu isu utama yang berlaku adalah sebab wakil Nike buat hal lah. Buat hal apa? Dia buat 2 hal besar. Ni daripada aku dengar dan baca lah. First kali, dia pergi pakai slide yang sama untuk present tu dekat Curry, which slide tu nama player dia lain. Dia tak pakai nama Curry, dia pakai nama Kevin Durant. So
So kantoi lah kat situ tau. Memang biasalah, aku rasa kau copy paste presentation ni normal, tapi make sure lah nama tu betul kan. So benda tu buatkan family curry waktu pitch tu terkilan lah. Tu satu. Keduanya, Mamat yang pitch, Mamat Keminah tak pasti yang pitch tu dipanggil Curry Stefan Curry instead of Stephen Curry. So benda ni aku rasa betul sebab banyak iklan-iklan curry selepas dia dah famous ni banyak menggunakan lawak Stefan Curry. Any other questions, Stephen? Oh, it's Stefan. Stephen. Stefan. Stephen. Stefan. Stephen. Stefan. Stephen. Stefan. Look, I'm not gonna haggle with you. Dan waktu tu juga Under Armour pun pitch dia juga, which Under Armour offer dia benda yang Nike tak boleh offer lah, sebab Nike terlalu banyak star. Kevin Durant, LeBron James, Kyrie Irving, PG-13, banyak player dia, banyak yang dah ada signature shoes. Even Air Jordan under Nike tu pun Nike punya kan. So banyaklah star dia sangat. Under Armour offer kat Curry ni macam partnership lah, small partnership. Dia akan dapat macam share sedikit dekat Under Armour, dan dia punya kontrak pun power jugalah, offer besar. So Curry rasa macam, oh kalau dia masuk sini, dia satu-satunya player untuk Under Armour, dan dia mungkin boleh bawa nama Under Armour ke atas lah, macam membesar dengan nama Under Armour lah, which agak betul. Sebab lepas dia masuk dengan Under Armour, itulah season-season dia jadi superstar, dia jadi MVP. Dia memang gila lah, sebab dalam masa 2 tahun je dia berjaya gandakan worth untuk Under Armour daripada 14 bilion kepada 28 bilion, which orang kata memang ini adalah efek Stephen Curry sahaja. Memang level power wave. So aku memang minat dia, tapi kasut lama dia tu aku tak berkenan sangat, sebab kasut lama dia tak cantik sangat. Dia starting dengan Curry 4 ke 5 tu baru aku start berkenan tau, sebab design dia makin sleek. So bila dia dah power dengan Under Armour, dia dah buat brand dia sendiri Under Armour tau. So dia ada Curry brand, which macam Air Jordan under Nike. So dia ada Curry brand ni. Curry ni keluarkan kasut dia sejak tahun 2020 untuk yang under Curry brand dengan nama Curry Flow lah, Curry Flow 8. Aku tak beli Curry Flow 8 tu. Aku tak beli sebab tapak dia putih. Tapi sebab Curry Flow 9 ni pun tapak dia putih, aku tak boleh elak, dan aku macam geram. Aku macam beli jugalah. Kenapa aku geram? Sebab waktu aku pergi pavilion, aku saya ada jalan dengan budak office aku, Harry. Waktu tu kita orang baru nak pergi dinner office. Aku pergi pavilion, aku tanya Under Armour tu macam, aku tak pernah nampak kasut Stephen Curry 9, Flow 9 ni dekat kedai tau. Aku pergi ke LTC, aku pergi Sunway, mana-mana Under Armour punya kedai, aku tak nampak kasut Stephen Curry. So aku pelik lah, kenapa tak ada kasut Stephen Curry kat kedai kan? Dia kata, oh tak, kasut Stephen Curry ni sold out. Kadang-kadang ada customer yang datang, dia borong ke semua pasang yang ada tau. Mungkin Mamat tu reseller kot, sebab aku rasa mungkin possible juga ada kedai-kedai lain yang jual balik kasut ni. Tapi aku tak rasa diorang jual dengan harga mahal, sebab kasut ni dah memang mahal. Sepasang kasut Curry Flow 9 ni sekarang ni harga lebih kurang dalam RM649. So kau bayangkan kalau dia borong 30 pasang tu, level dia borong tu lain lah sebenarnya. So hari ni kita akan buka satu pasang dia, which aku akan tunjuk unboxing. Yang lepas unboxing tu aku akan sambung cerita balik lah, di mana aku akan bagi sedikit sebanyak review lah. So Curry yang aku beli ni adalah Curry 9 Flow, tapi dia edition Sesame Street, which is dia panggil Curry 9 Curry 9 Street. So aku ambil Cookie Monster sebab waktu aku pergi tu memang stok ni saja yang akan masuk pada minggu depannya. So waktu aku datang tu dia dah keluarkan 2 jenis, Count dengan Big Bird. Tapi dulu dah sold out lah. Big Bird tu agak lawa walaupun dengan leping. So bila aku tanya, bila stok baru masuk, dia kata, oh minggu depan ada masuk Cookie Monster ni. So aku rasa macam, okey lah, awak simpan satu untuk saya. Aku cakap kat staff tu lah, nama dia Cat. So thanks Cat, meow. So Cat tu banyak tolong aku untuk simpankan kasut ni. Dan aku cakap dia lah, Cat boleh tak you simpankan satu pasang untuk I akan datang minggu depan. Okey, tapi janji kena datang, okey. So aku datang lah. Aku beli, tapi dia tak ada waktu tu. Dia cuti tahun baru Cina dah. Sebab kasut ni release minggu lepas dalam 27 Januari. Dan aku dengar waktu keluar tu cawangan lain dah sold out dah hari yang sama tau. So memang aku lagi macam suspend lah. So aku terus pergi dan aku terus sangkut. Aku ambil gambar dengan anak-anak aku. Kat mana excited lah. Beli kasut je kan, tapi excited jumpa Stephen Curry besar. Dan kita belilah sepasang kasut Stephen Curry ni. Dan kita pergi unboxing dulu, lepas tu aku akan kongsi sedikit banyak review lah. So jom, let's go. Okay guys, so ini dia box dia, Curry 9 Street. So box dia sangat simple. Ada nama Curry kat sini. Dia ada logo dengan holographic SC. Logo dia macam ES punya logo kalau aku tahu kasut sikit. So nama Curry ni bukan Curry 9 Flow tau. Dia tak nama as Curry 9 Street. Dan
Aku punya saiz memang saiz 10, US 10. Kalau ada siapa nak hantar kasut ke aku, itu saiz yang sesuai untuk aku. So kita akan buka. Aku dah test kasut ni masa kat kedai. Jadi hopefully dia tak kotor lagi lah. Okay, so dalam dia kau akan dapat stiker. Wow, ada stiker Stephen Curry X Sesame Street. Nice. Dan juga di watak-watak ada dia punya logo-logo. Dan selalu ada 4 kasut utama dia. Dia ada Count, dia ada Cookies Monster, dia ada Big Bird, dan satu lagi warna kelabu, aku tak ingat. Tapi ni stiker-stiker yang kau boleh dapat lah. Nice, aku letak stiker tepi. Dan ni apa ni? Oh, ni stiker juga. Aku rasa stiker tadi tu yang Under Armour bagi, tapi yang ni yang dalam kasut dia. Nice, lawa bib stiker dia. Aku sayang nak pakai stiker-stiker ni. Dan dia punya plastik ni pun, paper bag tu pun memang ada tulis Curry dengan Sesame Street. Nice gila. Ini kasut pertama Stephen Curry yang aku beli. Walaupun aku dah minat dia lama, tapi ini kali pertama aku spend untuk beli kasut dia. Dan dia agak limited lah sekarang. Nice sekali ni. Dan ini dia. Tada! Kasut dia. Aku tengok pool lah itu kan, kasut Under Armour ke apa. So, generally dia punya kasut punya cutting sangat cantik. Aku dah testing pakai dan kasut dia buatkan kau rasa nak melompat tau. Sebab dia punya curvy tapak ni memang buat rasa kau macam wow, best ni kan. So ini dia punya, aku ada tengok banyak video dan kata dia punya atas ni sangat lasak, dia punya tapak pun sangat lasak, grip. Ada sign Curry pun. Nampak tu, nice gila. Dan juga ada logo Under Armour kat bawah. Tapak dia pun sangat clean. Aku cuma kurang berkenan pasal kasut ni tentang dia punya warna putih kat bawah lah. Dan masa video ni keluar pun, aku rasa aku dah pakai kasut ni. So aku mungkin akan share review secara general jugalah. Dan aku buat unboxing awal sebab aku takut dah kotor nanti. So ini logo dia, Stephen Curry. Nice, SC. Dan dia ada logo Cookie Monster kat sini. Sangat comel. Ada Cookie Monster logo. Wish, dia punya logo detailing kat belakang. Dia punya dari segi detailing dia sangat kemas lah. First time aku beli kasut dia. Dan kelakar tentang kasut ni adalah dia ada bulu-bulu kat atas ni, melambangkan Cookie Monster yang kasut. Nampak tu. Tapi kalau lah tapak dia buat colour hitam ke ataupun biru, aku rasa lagi cantik lah. Sebab senang nak jaga lah. Sebab putih ni susah nak jaga. Tapi seriously, kasut ni bila kau pakai, dia punya grip tu rasa lain tau. Dia memang buat kau rasa nak melompat. Mungkin sebab part yang curvy ni kot, dia buat best. So dalam dia sole dia ada logo Sesame Street sebenarnya, kalau kau nampak kat situ. Nice gila kan. So generally aku akan buat close up punya view juga. Dan aku sangat suka lah. Sebab bila aku test hari tu pakai pun, mungkin aku akan buat review sikit lepas aku dah pakai pun macam mana. Ini adalah kasut paling mahal pernah aku beli lah so far. Tapi dah cangkimek sikit. Dah berkedut sikit. Sebab kalau tapak dia hitam, aku mungkin nak bawa main basketball sebenarnya. Walaupun dia main ni. Sebab model Curry ni sebenarnya nama dia Curry 9 Flow sebenarnya. Tapi untuk ni dia tulis nama Curry 9 Street. Detailing dia sangat power, seriously. Aku tengok secara kasar kat sini. Aku sangat suka. Aku mungkin akan buat video close up sikit nanti, tengok macam mana. Tapi dia punya detailing macam nampak dia ada cookies sebenarnya bersepah kat sini. Aku suka benda-benda kecil macam tu. Cuma aku kurang berkenan sangat dengan bulu ni. Sebab bulu ni kalau kena hujan ke apa ke sangat leceh lah. Kan betul tak? Nak bulu dia. Video ni pun aku bercerita lebih banyak pasal Curry kan. So kalau kau peminat basketball dan kau tahulah. Okay, so waktu aku buka tu, aku pakai esok pagi ni pergi kenduri kahwin. Dan waktu aku pakai tu, aku rasa macam kasut ni sangat unik lah. Sebab aku dah testing dah kasut ni sebenarnya waktu beli tu aku testing size kan. Aku ambil US 10, which masa aku pakai tu dia punya grip tu memang padu lah. Memang kasut basketball, kasut grip dia lain sikit tau. Maksudnya grip tu macam kalau kau masuk kaki kau, dia akan pegang kau punya tapak kaki tu tau. Macam ni, aku tunjuk tapak kaki tak sampai pula. Tapak kaki macam ni kan, dia akan pegang tau macam ni tau. Dia memang akan grip kat belah tengah tu, especially lah untuk pastikan kau punya effectiveness dalam pakai kasut tu tinggi lah. Aku tak nak komen banyak pasal benda tu sebab aku tak pandai sangat pasal kefunctionan kasut. Tapi as a
user sebagai pemakai kasut ni, aku sangat suka dia punya tapak curvy macam ni. Aku cuma sangat kurang tentang warna putih ni sebab aku tak pandai jaga kasut. Which maksudnya aku ada anak kecil 3 orang, possibility untuk kena pijak dengan diorang sangat tinggi, possibility untuk kejar diorang tanpa aku sedar terpijak lumpur ke apa sangat tinggi. So waktu aku pakai ni pun pergi kenduri kahwin, anak aku kat depan aku macam untuk mengelak-ngelak sebab takut diorang pijak kasut aku. So macam kau perasan benda ni, dia macam dapat macam jaring-jaring kan, tapi sebenarnya jaring-jaring ni sebenarnya dia sangat kasar tau, dia sangat tebal tau, dia tak lemah pun, dia macam keras. Aku pernah tengok ada orang buat review, dia pakai macam gergaji drill, tak ada efek sangat tau, kiranya macam dia keras lah. Even tapak dia pun tebal tu, ni memang tapak, pure tapak tebal tau sebenarnya ni, memang padu gila. Aku suka bahagian ankle ni buatkan kau rasa macam bukan ankle ni, bahagian belakang tumit, bahagian tumit ni, sebab dia buat kau rasa sangat stabil lah bila kau berdiri. Dan dia punya detailing dekat tapak ni memang padu. Aku sangat suka dia punya detailing sebab dia pakai satu tapak saja tau. Banyak kasut kadang-kadang tapak dia macam dia buat 2 layer ke apa, ini macam satu bahagian solid tapak tau. Kira kalau kau cabut tapak ni dengan atas ni 2 benda yang berbeza, 2 tu sahaja. Benda tu buat sangat cool bagi aku. Dan detailing macam gambar Cookie Monster ni pun aku rasa sangat comel. Ni logo Stephen Curry. Logo Stephen Curry ni pun ada orang persoalkan sebab logo dia macam logo ES, kasut skate. Kalau kau pernah dengar kasut skate, benda yang aku sangat kurang tentang kasut ni adalah bulu ni lah. Bulu ni macam kelakar. Aku rasa untuk long term tak bagus sebab dia bulu, yelah macam kau pakai teddy bear, macam teddy bear serius, macam bulu teddy bear, macam pelik gila aku rasa. Apa lagi? Bahagian curve ni, bila kau pakai, aku perasan kasut ni bila kau pakai, dia buat kau nak berlari ataupun melompat tau, sebab dia punya curve ni sangat obvious tau. So, kalau kau pakai, kau akan tense untuk macam terus bila kau berjalan kan, kau akan tense untuk macam tu tau. So dia macam, bagi aku dia macam mungkin nak galakkan acceleration kot, laju, melompat dan sebagainya. Aku teringin nak bawa kasut ni main basketball, tapi court dekat rumah aku tu jauh sikit. Rumah aku yang sekarang ni lah, kat Rawang pun tak ada court, rumah baru aku nanti. Dan aku pun tak pandai main basketball sangat pun. Aku kerti shoot up je saja. So macam segan nak bawa basketball. Nanti orang kata macam poser kan, kasut mahal tak kerti main kan. dah tua kan nak buat anak kecil 3 orang kan nak main basketball. Aku pergi event Pikachu hari tu pun huru-hara dengan Adam dengan Aisyah. So, tapi in generally ni aku sangat puas hati lah. Aku sangat puas hati sebab aku akhirnya beli sepasang kasut dia. Ini mungkin kasut pertama dan kasut terakhir aku beli untuk Stephen Curry. Melainkan aku dah lagi berkemampuan. Sebab ya, macam saya tadi, kasut ni sepasang RM649. Ini kasut paling mahal pernah aku beli. Curry tu memang dah revolutionize NBA tau. Kiranya dia membawa perception yang bahawa 3-pointer adalah star. Sebab kalau tak, 3-pointer adalah macam role player. Kau macam untuk shooting out bila perlu sahaja tau. Dan tak, sekarang dia adalah star yang memang promote 3-pointer. Dan dia adalah antara player yang pecahkan ke semua rekod 3-pointer. Level dia punya tu lain tau. Dan even sekarang pun the most 3-pointer made in regular season pun dia pegang. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good! And there it is! Dan dia masih shoot. Selagi dia shoot, selagi itulah rekod tu akan naik. Dan macam kata Shaquille O'Neal lah, kalau korang tahu Shaquille O'Neal, di NBA yang bagak besar gila tu, dia ada kata buat satu statement, which aku sangat setuju dengan statement tu. Dia kata bila orang kata pasal greatest of all time dalam NBA kan, orang akan compare macam Michael Jordan, LeBron James, siapa lagi, Kobe lah, aku rasa Kobe boleh masuk sekali. Tapi bila orang kata pasal the greatest shooter of all time, Stephen Curry tu dia duduk kat atas seorang, dia pegang throne tu seorang. Itu yang Shaquille O'Neal kata lah, dan aku sangat setuju sebab tak ada orang siapa boleh compare dengan dia sebab dia pegang semua rekod dan dia punya shooting efficiency pun dia antara yang tertinggi. So dia memang dia gesot GSOTAT, greatest shooters of all time. Sebab itulah aku beli kasut ni dan aku support dia sebagai tanda, walaupun aku beli ni tak ada efek sekelumit dia punya duit kan sangat, tapi still as a fan aku rasa aku kena beli sepasang kasut dia at least. Nak beli jersey dia pun mahal, jersey dia pun harga separuh daripada kasut kot. Baik aku beli kasut kan, so nantilah ada bajet nanti aku mungkin beli jersey, tapi jersey aku tak buat boxing lah, kasut je lah aku buat boxing. So, kasut at least kalau nak cerita pun banyak benda nak cerita kan. Lawa babe, serius, detailing dia memang padu.
Aku rasa aku buat video. Mungkin aku dah letak glimpse dia punya detailing semua kan. Detailing dia memang A lah. Itu je lah aku cakap. Aku sangat suka tentang kasut ni. Apa pun, thank you sebab join guys. So, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan thank you sebab support channel aku walaupun korang tak minat NBA. Assalamualaikum dan what care.